Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang dihormati semua ibu, bapa, bagi murid tahun 6 Sekolah Rendah Islam Asal India. InsyaAllah saya akan menyampaikan taklimat berkaitan dengan format SPPIM tahun 6 bagi sesi 2020. Baik. Tarikh penting SPPIM tahun 6 ialah dilaksanakan pada 19 hingga 22 September. Okey, lebih kurang sebulan lagi. Kemudian kita akan ada laksanakan lisan amali yang mana bermula setelah guru dapat soalan daripada pihak Ikram Muslih dan sebahagian guru dah mula melaksanakan ujian lisan ni. Kemudian tarikh akhir untuk markah dimasukkan dalam sistem ialah pada 1 Disember 2022. Kemudian jangkaan keluar keputusan SPPIM ialah pada 5 Januari 2023. Ini jangkaan sahaja. Kemudian peperiksaan dijalankan secara bersemuka di semua sekolah. Macam sebelum ini kita ataupun murid menjalankan peperiksaan secara online. Okay, tapi sekarang untuk tahun ni kita laksanakan secara bersemuka di sekolah. Baik, kita tengok pada format SPPIM, hanya silibus SPPIM tahun 6 sahaja yang dikeluarkan bagi semua subjek bertulis. Maknanya untuk ujian bertulis hanya tajuk daripada tahun 6 sahaja yang akan masuk. Daripada buku subjek akidah ke, sirah ke, akhlak ke, untuk ujian bertulis hanya tajuk dari tahun 6 sahaja. Kalau hafazan akan masuk bermula dari silibus tahun 1 sehingga tahun 6. Dari tahun 1 hingga tahun 6. Kemudian bagi ujian lisan akhlak yang akan masuk, tajuk yang akan masuk, ini untuk ujian lisan hanya tahun 4 dan 6. 4 dan 6. Jadi tahun 5, subjek tahun 5 atau tajuk tahun 5 tak masuk. Kemudian ujian lisan amali, ujian lisan dan amali subjek fiqh akan masuk daripada tahun 4 sehingga 5. Tahun 4 dan 5 lah. Tahun 4 dan 5 termasuk bacaan solat. Jadi untuk bertulis hanya tajuk, okey. Tapi lisan ada juga daripada tajuk tahun lain. Contohnya hafazan ni bermula daripada tahun 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau lisan akhlak tahun 4 dan 6 sahaja. Untuk fiqh ada lisan dan ada amali dia. Dia ambil daripada tajuk tahun 4 dan 5. Bagi ujian amali TKRSM itu kita ambil daripada tajuk yang akan masuklah daripada tahun 4 dan 5. Baik, ini adalah pecahan markah mengikut subjek. Al-Quran 40% ia bertulis. Tilawah, yakni murid akan baca Al-Quran tu 60%. Banyak ni 60% daripada bacaan murid. 40 bertulis. Hafazan 100%. Hafazan 100% dia tak ada bertulis. Akhlak 40% bertulis. Lisan 40%, ujian lisan 40% dan 20% lagi daripada markah PKPIM. Okey. Kemudian bagi subjek fiqh 40% bertulis, lisan dan amali pun 40% dan 20% daripada PKPIM. Maksudnya untuk subjek fiqh dan akhlak ni markahnya lebih kurang sama.
Bagi sirah dan akidah, 40% bertulis dan 60% daripada PJBL, Project Based Learning. Nanti akan diterangkan apa dia projek ni. Kemudian subjek TKRSM bertulis 40 markah, 40%, dan amali 60%. Kemudian bahasa Arab 40% ujian bertulis kertas 1, 30% pun ujian bertulis tapi dalam bentuk karangan, dan 30% lagi daripada lisan. Okey, bagi durasi masa menjawab bagi kertas bertulis ialah 1 jam saja. Kalau kita tengok di sini, untuk ujian bertulis hanya 40% sahaja. Hanya 40% saja. Quran 40, akhlak 40, fiqh 40, sirah dan akidah 40, RS 40, bahasa Arab 40. Okey, yang lain banyak pada lisan, amali, markah PKPM. Okey. Bahasa Arab 30% ni karangan. Okey. Seterusnya format bertulis. Okey, 40 soalan, 40 markah. Ini untuk yang bertulis. Soalan bahagian pertama ni 40 soalan, 40 markah. Pecahan soalan 10 soalan aneka pilihan. 10 soalan aneka pilihan, 10 markah. 10 soalan betul atau salah. Okey, betul atau salah. Soalan A 5 soalan 5 markah. Soalan B 5 soalan 5 markah. Dan yang terakhir soalan berpandu, ada 2 soalan besar. Markah dia ialah 20 markah. Maksudnya semua markah bagi ujian bertulis ialah 40 markah. Okey. 40 soalan, 40 markah. Pecahan soalan berikut, 10 soalan aneka pilihan. Maknanya ada A, B, C, D. Maknanya dia pilih. Bulatkan mana jawapan yang betul lah. Okey, seterusnya. Amali dan lisan berbentuk pentaksiran berterusan yang dilaksanakan oleh guru sekolah. Maknanya ujian amali dan lisan ni dilaksanakan berterusan. Bermula dapat soalan tu, guru-guru dah akan mula uji murid sehingga akhir November. Maknanya berterusan. Kemudian apabila melaksanakan pentaksiran berterusan, pelajar sepatutnya mendapat markah dalam setiap pentaksiran yang dilakukan. Maknanya murid akan diberi markah yang terbaik. Sekiranya ujian lisan ataupun ujian amali itu kurang memuaskan pada guru, jadi benda ni boleh diulang. Murid boleh ulang untuk diuji lagi sehingga dia mendapat guru puas hati dengan markah yang hendak diberi itu. Juga amali lah, amali wudu, fiqh, amali TKRS. Okey. Guru ni akan bantu sehingga murid dapat melakukan yang terbaik, barulah diberi markah. Baik, soalan amali dan lisan menggunakan syllabus tahun 4 sehingga tahun 6. Yang akan menguji, akan taksir adalah daripada kalangan guru subjek sendiri. Okay. Kita bagi guru subjek yang menilai untuk lagi memudahkan. Format penilaian hafazan. Ini berkaitan dengan hafazan. Kaedah pentaksiran, murid boleh menghantar video dan audio kepada guru penguji. Maknanya guru boleh memberi, guru boleh ada pilihan sama ada nak uji murid melalui video atau audio, ataupun guru ni dia nak murid ni ditaksir. Tengok pada nombor 2 ni, murid boleh taksir secara langsung.
Maknanya guru ni nak murid ditaksir berdepan, kan, berdepan, ataupun guru tu nak boleh hantar video, boleh hantar audio. Maknanya hafazan ni guru akan pastikan murid dapat hafaz, dapat melakukan yang terbaik, yang terbaik. Sampailah guru ni rasa puas hati dan nak bagi markah yang terbaik untuk murid tersebut. Guru menguji berhak meminta murid untuk membuat ulangan hafazan sekiranya bacaan hafazan murid adalah tidak lancar. Sekiranya bacaan murid itu tak lancar, guru boleh minta murid untuk ulang hafal. Jadi tempoh yang panjang tu sehingga akhir November tu, murid boleh berulang kali untuk menghafal surah tersebut sampailah guru tu kata okey, dah bagus markah ni. Jadi maknanya berterusan perkara ni, untuk hafazan ni, untuk ujian lisan ni berterusan. Setiap surah mempunyai markah yang ditetapkan. Okey, bagi setiap surah tu ada surah yang ayat pendek, ada yang panjang kan. Maknanya setiap surah tu dia markah dia berlainan. Surah tahun 6 akan diberi markah berlainan sedikit dari tahun lain. Markah akan diberi mengikut bilangan ayat yang dihafal oleh murid. Kalau dia banyak hafal, dia banyaklah markah yang akan diberi. Kalau kurang, kurang markah. Baik, seterusnya, ini contoh ataupun penilaian pemarkahan. Contohnya surah Al-Fatihah, markah dia 1 markah. Ini surah tahun 1. Tahun 1, ini surah tahun 2. Tengok markah dia ada yang beza. Sebab apa? Kalau ayat dia panjang, markah dia lebih sikit. Surah tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6. Maknanya semua surah ni murid perlu menghafaz dengan guru yang akan diuji. Guru yang akan diuji ni daripada guru subjek sendiri berterusan. Setiap hari pun datang tasmid dengan guru terbabit sehingga guru tu puas hati dan akan beri markah yang terbaik. Sekiranya guru tu rasa murid tu belum lancar ataupun kurang memuaskan, jadi murid tu boleh balik ataupun jumpa guru-guru lain untuk perdengarkan hafazan sampai supaya guru yang mendengar tu boleh baiki, dan kemudian dia jumpa lagi guru yang diuji tu untuk diuji lagi hafazannya sehingga dapat markah yang terbaik. Seterusnya, untuk tilawah Quran, murid perlu membaca 3 potongan ayat yang telah ditetapkan dalam soalan. Soalan dah dikeluarkan oleh pihak muslim dan soalan tersebut ada beberapa ayat, jadi murid kena baca. Murid boleh membuat latihan sehingga lancar dan panel boleh menguji calon sama ada dengan secara bersemuka dengan syarat murid dibenarkan mengulangi bacaan mereka sehingga mencapai yang terbaik. Sama juga dengan hafazan dan dengan ujian fiqh, ujian akhlak. Murid ni dia diberi peluang untuk membaca ayat-ayat, guru akan bagi, okey ni ayat yang kena baca. Jadi ada peluang untuk murid ni berlatih ataupun memperbaiki bacaan dengan guru lain ataupun dengan mak ayah ataupun dengan guru yang di rumah, di taman ke. Bila dah lancar, bila dah betul tajuk hukum semua, murid terbabit boleh datang kepada guru untuk diuji. Okey. Jadi guru yang menguji ni akan nilai sekiranya markah itu kurang memuaskan, dia akan minta murid tu baca lagi pada hari lain. Jadi ada peluang untuk murid ini memperbaiki dan guru tersebut juga boleh beritahu pada murid apa ayat-ayat yang mana yang salah, yang mana perlu baiki, macam mana tajwid dia semualah. Jadi maknanya kita nak murid tu sentiasa melaksanakan perubahan daripada kurang kepada memuaskan dan lebih memuaskan. Baik. Seterusnya,
Boleh dilaksanakan bermula dari dapat soalan sehingga tarikh. Okey, baik. Di sini ditunjukkan contoh penilaian. Okey. Ujian lisan tilawah mengandungi 3 bahagian, bahagian A, B dan C yang perlu murid baca. Setiap bahagian mengandungi 20 markah. Maknanya 20 kali 3, 60 markah. Penilaian markah setiap bahagian adalah seperti berikut. Tajwid, 5 markah. Makhraj huruf, sebutan hurufnya, 5 markah. Fasahah, kelancarannya, 5 markah. Dan sekiranya ada lain-lain kesalahan, 5 markah. Jadi keseluruhannya ni ialah 20 markah. Baik, bagi format lisan akhlak, untuk ujian lisan akhlak ialah 40 markah. 40 markah dan 20 markah lagi diambil daripada markah PK. Okey, dalam PKPIM tu ada item konstruk budi bahasa dan sidik. Jadi markah 20 ni diambil daripada budi bahasa dan sidik. Okey. Kemudian kaedah pelaksanaannya, murid dibenarkan membuat pentafsiran berulang kali sehingga mereka mencapai markah paling baik. Seperti yang saya bagi tahu sebelum ni, maknanya ada peluang murid untuk memperbaiki bacaan ujian lisan ni bermula bulan 8 ni sehingga akhir November untuk mereka mendapat markah yang terbaik. Okey, bagi format lisan dan amali fiqh, bacaan dalam solat dalam sujud sahwi 40 markah, bacaan dalam solat, bacaan sujud, rokok, semualah. Okey, jadi keseluruhannya 40 markah. Kemudian dicampur juga daripada markah solat PKPIM 20 markah. Okey, konstruk apa yang kita pilih ialah solat dari ibu bapa. Dalam buku PKPIM ada konstruk solat dari ibu bapa. Jadi 20 markah akan diambil daripada buku PKPIM. Kaedah pelaksanaannya sama macam dengan ujian akhlak. Jadi akan diberi peluang untuk murid sentiasa ulang agar mendapat markah yang terbaik. Untuk ujian amaliti KRSM, ikatan 15 markah, bantu mula 15, kawat kaki statik 15, base 15. Jadi jumlah 60 dan 40 lagi daripada ujian bertulis. Okey, untuk bahasa Arab, pemahaman 40%. Okey, 40 soalan, 40 markah. Pilih jawapan A, B, C, D. Ada 20 soalan. Jadi murid kena pilih jawapan yang betul. Okey, seterusnya susun perkataan. Ada 5 soalan, 5 markah. Betulkan perkataan bergaris. 5 soalan, 5 markah. Tukarkan dhamir atau fi'il. 5 soalan, 5 markah. Adawat istifham. Adawat istifham ataupun ta'bir. Soalan 5 markah. Okay, bahagian kedua iaitu penulisan karangan 30 markah tu. Tugasan dia macam mana? Pentaksiran bertulisan. Maknanya dia ada tempoh yang panjang untuk karangan ni. Okey. 3 karangan 30 markah. Murid akan diberi pilihan daripada 4 tajuk. Mereka boleh pilih 3 untuk dibuat karangan. Satu karangan tu markah dia ialah 10 markah. 3 bentuk karangan, soalan berpandu, soalan bergambar dan soalan dialog ataupun perbualan. Nanti guru subjek bahasa Arab akan memberi penerangan yang lebih jelas kepada murid-murid di sekolah nanti. Contoh ni tajuk karangan dia,
Pilih 3 dari 4 tajuk karangan. Antara tajuk-tajuk yang boleh dipilih untuk dibuat karangan ialah Madrasati, Rihlah ila Hadiqatil Hayawanat, Ziarah ila Qaryah, Hiwayati. Okey, jadi murid akan pilih 3 daripada 4 ni untuk dilaksanakan karangan tersebut. Jadi guru akan semak. Di sekolah tu guru akan semak, tengok karangannya, okey mana yang perlu perbetulkan, guru akan bagi tahu, kemudian murid akan buat lagi sehinggalah satu karangan tu dapat dilaksanakan dengan cantik dan markah yang terbaik. Baru guru akan terima. Dan karangan seterusnya, maknanya dia berterusan, dia dibantu oleh guru untuk melaksanakan karangan ini. Baik, karangan ini mesti dilaksanakan di sekolah. Di sekolah. Apa-apa nanti maklumat boleh dengar daripada guru yang mengajar bahasa Arab. Okey, bagaimana untuk menilai penulisan karangan? Murid dimaklumkan tajuk dan bentuk karangan. Okey, nanti guru yang mengajar bahasa Arab ni akan memberi taklimat kepada murid apa tajuk dia dan bentuk karangan macam mana, tempoh masa untuk menyiapkan tugasan penulisan. Karangan adalah pentaksiran untuk SPPIM. Karangan ni dikhususkan untuk markah bagi SPPIM. Kaedah penghantaran karangan, murid boleh menghantar karangan berkali-kali sehingga guru puas hati dengan markah murid. Maknanya kali pertama hantar, mungkin ada banyak salah kan, jadi guru akan bagi tahu mana yang salah itu, jadi murid akan perbetulkan. Kemudian hantar kali kedua, guru akan tengok mungkin ada lagi salah, guru bagi peluang lagi untuk murid perbaiki lagi sehingga murid mendapat markah yang terbaik. Satu karangan 10 markah, 3 karangan 30 markah. Bagi lisan bahasa Arab, ada perbualan umum ta'aruf tentang diri dalam bahasa Arab, 8 soalan 16 markah. Untuk perbualan umum ni ada 8 soalan, markah dia 16. Perbualan khusus, perbualan berdasarkan tajuk, guru akan bagi tajuk, nanti ada perbualan, di situ ada 7 soalan dan 14 markah. Semua soalan akan dibekalkan oleh pihak kampus dan pentaksiran secara bersemuka dengan guru subjek. Untuk lisan bahasa Arab ni ialah dilaksanakan bersemuka dengan guru subjek. Untuk pentaksiran, okey, ini bagi mata pelajaran akidah dan sirah. Kerana mereka akidah sirah ni ada projek, nama dia PJBL, projek berselening. Jadi nanti untuk penerangan yang lebih jelas, guru subjek akidah dan sirah ni akan memberi penerangan kepada murid dan akan membantu murid untuk melaksanakan projek ini bagi mendapatkan markah yang sebanyak 60 markah. Baik, murid perlu melaksanakan PJBL bagi melengkapkan markah subjek akidah dan sirah. Okay, bertulis tadi 40 markah, lagi 60 mereka perlu melaksanakan projek PJBL. Baik, PJBL membawa markah sebanyak 60 markah. Durasi setiap pelaksanaan adalah selama 5 bulan, bermula bulan 8 ni sehingga Disember. Jadi dalam tempoh tu guru akan bantu murid untuk melaksanakan PJBL projek ini. PJBL akan menggabungkan hasil pembelajaran bagi subjek akidah dan sirah bagi menghasilkan sesuatu projek. Dia ada dua subjek, akidah dan sirah, tapi mereka hanya melaksanakan satu projek. Dalam satu projek itu ada tajuk berkaitan akidah dan sirah, digabungkan dalam satu projek tersebut. Tajuk lain akan belajar seperti biasa dan masuk dalam peperiksaan PPIM. Model PJBL akan disediakan oleh pihak pemerintah. Hasil PJBL sahaja diberikan kelonggaran dan mengikut kreativiti murid. Macam mana murid nak menghasilkan
melaksanakan kreativiti bagi menghasilkan projek yang dilaksanakan tersebut. Semua ini akan dibantu oleh guru-guru subjek. Jadi guru subjek akan memberi penerangan, menunjukkan apa yang perlu dibuat dan memberi markah yang terbaik untuk setiap murid. Okay, penglibatan. Macam mana penglibatan? Okay, dilaksanakan dalam kumpulan seramai 3 orang. Maknanya murid tak perlulah untuk bukan seorang-seorang, jadi dia boleh dilaksanakan dalam berkumpulan. Tetapi walaupun dalam berkumpulan, setiap murid akan dinilai oleh guru. Macam mana dia buat kerja ke, ataupun dia kurang memberi sumbangan dalam kumpulan tersebut, semua itu akan dinilai, akan diberi markah oleh guru subjek. Pentaksiran dalam bentuk pentaksiran, di mana berterusan dan merupakan sebahagian pentaksiran dalam peperiksaan SPPIM. Markah pentaksiran akan diberi oleh kedua-dua guru subjek untuk bidang masing-masing. Markah pentaksiran bermula dari perancangan, proses penyiapan dan hasil projek. Maknanya bukan daripada akhir projek itu saja markah diambil. Markah diambil, dinilai daripada bermula daripada perancangan mereka, proses nak siapkan dan akhir hasil projek. Okey, ini perbezaan antara projek dan PJBL. Kalau projek boleh dilaksanakan secara individu, tapi PJBL ini memerlukan kolaboratif dan bimbingan guru-guru yang akan bantu sehingga murid itu dapat melaksanakan projek yang lebih bagus. Mementingkan produk hasil akhir. Kalau projek PJBL mementingkan proses menghasilkan produk dan hasil akhir. Dia bermula dengan proses membuat semua daripada awal, pertengahan dan akhir. Kalau projek berorientasikan guru, yang ini PJBL berorientasikan murid. Maknanya murid yang banyak melaksanakan menyiapkan projek ini. Guru hanya membantu sedikit saja, bagi penerangan, bagi betulkan mana yang salah itu. Jadi murid banyak menyiapkan tugasan ini. Kemudian hasil akhir projek ni, hasil akhir produk dia sama dengan semua murid. Last satu tujuan je. Tapi kalau PJBL, kalau mungkin kumpulan ni hasilnya lain, dia produk dia tak sama. Seterusnya produk dihantar kepada guru. Kalau untuk projek ni, produk tu kena hantar kepada guru. Tapi kalau PJBL, mereka kena bentangkan. Bentangkan kepada audiens, kepada rakan-rakan nanti. Maknanya ada sesi pembentangan di sekolah tu. Jadi, adalah markah akan diberi oleh guru subjek. Kemudian, kalau projek ini tidak semestinya berkaitan dengan dunia sebenar. Kalau PJBL berdasarkan pengalaman atau isu dunia sebenar dan dilaksanakan setelah pembelajaran berlaku. Bagi projek dilaksanakan setelah pembelajaran berlaku. Bagi PJBL, pembelajaran murid berlaku melalui pengalaman menyiapkan projek. Jadi semua ini akan diterangkan oleh guru yang mengajar subjek akidah dan sirah. Bagaimana nak laksanakan, maknanya akan dibimbing sehingga murid dapat menyelesaikan projek PJBL. Okey, jadi itu saja daripada saya. Sekiranya ada apa-apa masalah, ada apa-apa persoalan, boleh berhubung dengan saya. Nanti saya akan bagi nombor telefonnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.